Perhatian, kisah ini diadaptasi sepenuhnya mengikut ketetapan yang diminta, mengekalkan plot dan panjang kisah asal. Hei, tengok tuh. Tentara Malaysia ni keluar dari muzium tahun 1939 ke. Tentara Amerika yang terkuat di dunia, yang berdiri di sebelah kubu besi 70 tan. Abrams tertawa terbahak-bahak melihat kenderaan tempur ringan KTR Malaysia. Saiznya macam kereta lipas lama. Baliklah sebelum kena lenyek. Gelak ketawa memenuhi frekuensi radio. Tetapi hanya Mejar Zaki, Komander TDM, yang berdiam diri dalam kegusaran. Beliau tahu, senjata kecil yang pernah dicemo sebagai kereta lipas itulah hakikatnya pembunuh gergasi legenda yang pernah memburu habis pasukan kereta kebal terkuat Jerman di dalam hutan. Dan hari ini, gergasi-gergasi yang penuh keangkuhan itu ditakdirkan untuk dilenyek dan dimakan habis oleh seekor demi seekor lipas modern. Angin kering menderu melanda kem latihan tentara darat Gurun Merah, Ulu Tembeling, Pahang. Tanah yang terhampar sejauh mata memandang terdiri daripada tanah merah dan batu kerikil, seolah-olah permukaan marih. Kawasan ini terkenal sebagai satu-satunya tempat di dunia yang cukup luas untuk kereta kebal melakukan tembakan jarak jauh dengan spesifikasi penuh. Bunyi jet yang memecah kesunyian datang daripada M1A2 Abrams SIPV-3 milik Division Berperisai Pertama Tentara Darat AS. Panjangnya 9,8 meter, berat 71/2 tan. Trek dan lapisan perisai uranum yang dilemahkan, depleted uranium, meliputi badan gergasinya. Ia adalah penjelmaan Tuhan di medan perang darat modern. Haba 1.500 kuasa kuda yang dimuntahkan oleh enjin turbin gasnya menghempas pasir di sekeliling. Di hadapan kehebatan yang menggerunkan itu, sebiji sahaja kenderaan kecil berdiri kaku, kenderaan tempur ringan, KTR, Kancil Lintas Tentara Darat Malaysia. Panjang 44 meter, berat hanya 44 tan. Ketinggian kancil lintas hampir sama dengan ketinggian trek Abrams. Ia ibarat saiz seekor chihuahua yang tersembunyi di kaki anjing besar. Kenderaan buatan Devtech ini, seperti namanya, ringan. Ia bukan senjata yang direka untuk bersemuka dengan kereta kebal. Kau serius nak lawan kami dengan bekas makanan tuh? Teriak Kapten Mike Bullconer, seorang lelaki tinggi yang menjulur keluar dari palka Abramsnya. Lengannya yang besar diukir dengan tatu, bukti pengalamannya di medan perang. Para askar AS di sekelilingnya tertawa terbahak-bahak, memegang kok dan minuman tenaga, seolah-olah menikmati tontonan sukan. Hei, hei, jangan bully Kapten, mereka tiada budget. Mungkin itulah yang terbaik yang boleh mereka lakukan, melekatkan plat besi pada Toyota Hilux. Kapten Mike menepuk perisai Abramsnya dan terus mengejek dengan penuh kebanggaan. Dengar sini, ini latihan, tapi kami tak akan bagi muka. Meriam Iron Beast kesayanganku boleh menembusi perisai nipis korang sejauh 3 kilometer. Aku nasihatkan baik-baik. Mengalah dan pulang hantar pizza? Di dalam KTR, Mejar Zaki mendengar cemuhan itu melalui noise radio. Walaupun penyaman udara berfungsi, udara di dalam kenderaan kecil itu tegang dengan ketegangan. Sarjan muda Hakim, pemandu muda, memegang stereng dengan tangan yang menggigil. Mejar Zaki, kita dihina truk. Tak nak balas ke? Biarkan mereka, jawab Zaki perlahan, sambil mengelap perlahan alat bidikan peluru berpandu anti kereta kebal, PBAKK, pelanduk miliknya. Mereka betul, dalam pertempuran hadapan, kita akan tersejat dalam 3 saat. Perbezaan perisai terlalu ketara. Namun, Zaki mendongak ke arah isyarat tembakan yang memulakan latihan. Letnan Orlik di Poland, pada tahun 1939 pun sama. Perisai kereta kebal TKS-nya tiada nilai berbanding Panzer IV Jerman. Namun dia menang. Kenapa? Kerana pihak lawan percaya bahawa merekalah pemangsa. Senario latihan hari ini. Pertempuran bertemu. Suara Kapten Mike bergema lagi. Kami, 4 pelatun kereta kebal, adalah pemburu. Kalian, 1 KTR, adalah mangsa. Di padang gurun yang luas ini, hampir tiada tempat berlindung. Had masa 60 menit. Bersedia untuk dimusnahkan dengan peranti penghakiman laser sebaik sahaja kami jumpa. Keadaan nampak mustahil. Padang gurun yang rata, hanya ada bukit-bukit kecil untuk bersembunyi.
4 raksasa 70 tan berbanding satu kacang 45 tan. Kekuatan, perisai, bilangan semuanya di pihak Amerika. Ia adalah pembulian total. Senyap, hidupkan enjin, arah Zaki. Enjin diesel kancil lintas berbunyi seperti truk lama, bunyi yang lemah yang hampir tenggelam dalam deruan turbin Abrams yang kuat. Tetapi bunyi ini adalah suara si lipas. Sarjan Hakim, mulai sekarang kita akan jadi lipas. Zaki mengerling ke arah Kapten Mike dan tersenyum sinis. Mereka tak tahu, ketakutan lipas bukan pada gigitannya, tapi pada keupayaannya untuk menyusup kemana-mana dan tiba-tiba berada di bawah kaki. Pemburuan, mula. Sejurus jeritan dalam radio AS, 4 Abrams memecut serentak. Jisim 70 tan menggegarkan bumi, mencipta dinding asap pasir sambil menyerbu seperti tsunami besi. KTR bertindak balas dengan memecut ganas, tayar berpusing di padang pasir, melarikan diri ke hujung padang gurun. Hahaha, tengok. Lari kencang juga. Kapten Mike mengarahkan pemandunya untuk maju sepenuh kelajuan. Kejar sampai ke hujung padang pasir dan jadikan peti mati itu besi buruk. Tetapi pada ketika ini, gergasi-gergasi itu telah melangkah masuk ke dalam sarang labah-labah yang dipasang oleh Major Zaki. Sasaran tiada. Sensor haba tiada respons. Operator meriam Abrams Kapten Mike mengeluh. Padang latihan yang luas itu dipenuhi hotspot dari batu yang dipanaskan matahari. Tetapi dengan size sekecil itu, ia pasti akan ditemui melalui haba engine. Mike mengerutkan dahi. 4 Abrams beroperasi dalam formasi linear, melindungi sudut buta masing-masing. Formasi cari dan musnah. 4 jisim 71 tan, gabungan 280 tan besi, menggegarkan tanah seperti gempa bumi kecil. Tetapi mangsanya hilang. Betul ke dia masuk ke bawah tanah macam lipas? Tanya komander lain dengan nada bergurau. Mengapu, ia hanyalah kereta 45 tan. Perisainya macam kertas. Dia mesti menggeletar ketakutan di sebalik batu. Mike berlagak yakin, tetapi dia mula merasa sejuk di belakang lehernya. Dalam pikiran biasa mereka, kendaraan tempur mesti berat, besar, dan kuat. Tetapi KTR yang dipandu Major Zaki adalah bertentangan. Panjangnya hanya 4,4 meter, kurang daripada separuh Abrams 9,8 meter. Ketinggiannya lebih rendah daripada pinggang manusia. Kealihan yang kecil dan rendah inilah sifat halimunan terbesar di medan perang modern. Pada ketika itu, Major Zaki dan krunya berada tepat di sebelah Abrams Mike pada jarak 800 meter. Mereka tak perasan. Pemandu itu melaporkan dengan nafas tercekik. KTR telah menyusup ke dasar sungai kering, tempat yang mustahil untuk Abrams masuk. Kereta kebal 70 tan akan tersangkut dalam pasir longgar, tetapi 4,5 tan boleh merentasi dengan mudah. Selain itu, enjin dieselnya tidak menghasilkan haba yang dahsyat seperti turbin gas, membolehkan ia mudah disembunyikan di kalangan haba batu di mata pengesan haba. Lieutenant Orlik pun buat macam ni. Zaki menjulur sedikit kepalanya keluar dari palka dan melihat sisi besar Abrams melalui teropong debu. Musuh terlalu besar, pandangan mereka terhad, dan sudut buta di kaki mereka banyak. Macam tikus berlari di kaki gergasi. Dia memeriksa panel kawalan PBAKK pelanduk di tangannya. Misil yang boleh dibawa oleh infanteri ini boleh dilancarkan dari palka atas KTR. Senjata infanteri yang dipandang rendah oleh AS. Tetapi ia mempunyai fungsi maut. Mod serangan atas top attack. Ya, perisai depan kereta kebal tebal, tetapi bahagian atasnya hampir tidak berpertahanan. Pelanduk akan naik dahulu, kemudian menjunam, dan menikam otak kereta kebal itu. Jangan tembak Mike punya Iron Beast. Simpan untuk yang terakhir, arah Zaki dengan tenang. Tembak platun nomor 4 yang paling belakang. Sedia tembak. Operator PBAKK mengangkat pelancar pelanduk di bahunya dan menjulur keluar dari palka. Pencari image inframerah mengunci haba egzos Abrams. Misil itu dilancarkan dengan gas mampat. Kemudian motor roket menyala, naik mendadak sambil meninggalkan ekor asap putih. Ketika sistem amaran radar Abrams Mike mengeluarkan bunyi, ia sudah terlambat. Misil datang. Atas. Mana datang? Komander kereta kebal nomor 4 yang berada di belakang menjerit. Dia mendongak ke langit, dan misil seperti malaikat maut sedang jatuh menegak. Bunyi penghakiman simulasi dan strop meletup.
Keputusan. Kereta kebal nomor 4 dimusnahkan. Tembusan perisai atas. Suara elektronik yang kejam bergema di radio semua kenderaan. Lampu isyarat merah kereta kebal nomor 4 mula berpusing, mengumumkan kematiannya. Apa? Nomor 4 musnah. Mike merenung monitornya. Tiada bayang musuh, tiada denyar laras meriam. Bodoh, tembakan terus dari jarak itu pasti melantun pada perisai. Bukan tembakan terus, Kapten. Ia serangan atas. Mereka ada peluru berpandu anti kereta kebal. Jeritan laporan daripada anak buahnya. Lipas. Lipas tu menggigit dari sebalik batu. Bertenang. Arah asap. Mike menjerit. 3 Abrams yang tinggal berpusing di tempatnya, menukar ke formasi L, dan menghalakkan turret raksasa mereka ke arah KTR yang bersembunyi. Meriam 120 mm, menjengul keluar dengan niat membunuh. Jumpa. Alat bidikan Mike menangkap bahagian belakang KTR yang kecil itu, sedang memecut laju sambil mengangkat debu pasir. Jangan lari, tembak. Meriam Abrams memuntahkan api. Peluru simulasi melebihi kelajuan bunyi, membelah udara dan menghentam beberapa meter di belakang KTR. Letupan mengangkat badan KTR. Sarjan Hakim menjerit, tetapi Zaki tenang. Jangan berhenti, terus tekan minyak. Biar satu tayar tercabut. Antara Nagin, Nezich. KTR itu menegakkan semula badannya di udara, dan keempat-empat tayarnya menggigit pasir. Kelajuan maksimum 100 km J. Kendaraan itu memecut dengan pergerakan rawak tidak menentu, mustahil untuk kereta kebal lari cara lipas. Cepat, tak boleh kunci sasaran. Jerit operator meriam AS. Sial, tak boleh tembak merata. Kena deviation shot. Mike meradang. Hanya satu tembakan, hanya satu kereta kebal kacang kecil, telah membangkitkan kemarahan pelatun kereta kebal terkuat di dunia. Semua kejar. Dia baru tembak misil, perlukan masa untuk isi semula. Lenyek dia sekarang. 3 gergasi yang marah itu mula mengejar bayangan kecil itu sambil menghasilkan kepulan asap. Tetapi ini hanyalah pancingan Mejar Zaki ke dalam perangkap kedua. Waktu bermain dah tamat. Kita beralih ke tahap 5 kawalan serangga. Wajah Kapten Mike telah berubah sepenuhnya, daripada nada mengejek kepada nada pembunuh berdarah dingin. Kehilangan satu kenderaan tidak sekadar melukakan kebanggaan mereka, ia telah membangunkan kematian yang sedang tidur. 3 Abrams yang tinggal tidak lagi mengejar secara sembrono. Mereka menggunakan sistem pautan data dan sistem maklumat antara kenderaan untuk berkongsi kedudukan bahan api, peluru, dan laluan jangkaan musuh. Mereka kini bukan lagi kereta kebal individu, tetapi satu raksasa gergasi dengan 3 kepala. Nomor 1 sekat bukit kiri, nomor 2 sekat gaung kanan. Aku kejar dari depan. Arahan Mike tepat dan kejam. Mereka secara fisikal menyekat laluan KTR, memaksanya masuk ke dalam ngarai syaitan sebuah jalan buntu. Badan 70 tan itu mengaum. Kelajuan maksimum Abrams di luar jalan adalah 67 km J. Tetapi kelebihannya adalah keupayaan merentasi medan lasak. Walaupun tayar KTR tersangkut dalam kerikil dan terpaksa memperlahankan kelajuan, Abrams merempuh segala-galanya batu, semak dan maju lurus. Jarak semakin rapat, 1.500 m, 1.200 m, 1.000 m. Deruman di belakang KTR seperti gema dari neraka. Sial, tak boleh lari. Mereka lebih laju dari kita di medan lasak. Jerit pemandu KTR. Zaki merenung monitor. Bertenang. Mereka faham kelebihan tayar dan trek mereka, pergerakan sempurna. Mereka harimau. Kita arnab? Tidak, jawab Zaki. Kita lipas. Tiba-tiba, makhluk yang unik di padang gurun itu muncul. Angin ribut. Angin kencang yang bertiup dari pergunungan barat, mengangkat pasir merah kering, mencipta blackout pandangan sifar dalam sekelip mata. Pandangan teruk, tak nampak depan. Cermin depan KTR dihentam pasir. Tetapi ini bukan peluang, ia adalah permulaan keputusasaan. Pandangan hilang. Tak kisah, Kapten Mike ketawa sinis. Sistem kawalan tembakan Abrams yang terkini tidak akan lumpuh oleh ribut pasir. Image haba cemerlang, sumber haba enjin jelas kelihatan. Di sebalik ribut pasir, hanya haba enjin kecil KTR yang bersinar seperti kunang-kunang dalam kegelapan.
Sementara itu, pengesan PBAKK pelanduk KTR tidak berfungsi karena pantulan pasir, menyebabkan fungsi lock-on hilang. PBAKK tak boleh kunci, pasir ganggu haba. Lapor operator kancil lintas dengan nada terdesak. Mereka buta. Musuh adalah raksasa dengan penglihatan malam. Pentas untuk pembunuhan satu pihak telah tersedia. Mesingan koaksial Abrams 7/62 mm menghujani KTR. Kaca kalis peluru retak seperti sarang laba-laba dan perisai badan KTR menjerit. Aduh, kena hentam. Roda belakang kiri kena tembak, pecah, jerit pemandu. Badan KTR condong, tayar yang pecah menyebabkan ia bergerak terseret. Kelajuan jatuh, 40 km/j. 3 deset km. Tiga bayang gergasi mula mengelilingi KTR dalam ribut pasir. Sampai sini saja, lipas-lipas yang berani. Suara Mike bergema di radio. Tiada lagi ketawa, ia adalah hukuman mati. Kami akui usaha kalian. Tetapi kalian tak boleh lawan hukum fisik. Jarak ini, keadaan ini. Checkmate. 3 Abrams berhenti dan menghalakkan meriam mereka ke KTR. Jarak hanya 200 meter. Pada jarak ini, walaupun dengan peluru simulasi, gelombang kejutan sahaja boleh menterbalikkan KTR 45 tan, dan manusia di dalamnya akan mati akibat pecah organ dalaman. Aku tak akan tawar peluang menyerah, ini hukuman. Mike mengarahkan operator meriam. Sasaran, KTR. Muatkan peluru canister shot. Mazionia, partai Diaz Nazasha. Fagano iz Nastonia, Shivo Seisio Nastonia. Peluru canister menghamburkan ratusan bebola tungsten, seperti tembakan shotgun peluru paling buruk untuk kendaraan ringan. Jika ia meledak, KTR akan menjadi bubur yang tidak dapat dikenali, bukan sekadar berlubang. Di dalam KTR, anak buah Zaki pucat. Mejar, kita dah tewas. PBAKK tak boleh tembak. Tayar dah pecah. Tamatlah kita. Adakah lipas memang takkan boleh kalahkan manusia? Ketakutan mati dan keputusasaan terhadap kuasa mutlak menyelubungi mereka. Tetapi Mejar Zaki, dalam kendaraan yang condong itu, membetulkan topi keledar balistiknya dan berkata perlahan, Lieutenant Orlik kehabisan peluru semasa dia memusnahkan kereta kebal musuh yang ketiga. Apa Mejar cakap? Kalau tak ada peluru, guna akal. Kalau tak ada tayar, guna bentuk muka bumi. Mata Zaki tidak mati. Dia membuka tablet taktikalnya dan menunjuk ke satu titik, gaung syaitan. Tempat mereka dikepung, yaitu jalan buntu. Walaupun kelihatan seperti kubur, Zaki melihatnya sebagai lubang jerat untuk gergasi. Sedia untuk tembakan akhir, mulakan operasi pura-pura mati. Pura-pura mati? Ya, bilakah lipas paling kuat saat manusia menyangka ia mati dan mendekatinya? Jari Kapten Mike menekan picu. Selamat tinggal, cockroach. Kiraan detik maut bermula dalam ribut pasir. Hancurlah. Sekarang korang hanyalah besi buruk. Serentak dengan jeritan Mike, meriam 120 mm Abrams memuntahkan api. Dentuman membela udara, dan ratusan bebola tungsten dari peluru canister memenuhi ruang di mana KTR berada. Asap pasir menghalang pandangan sepenuhnya. Kuasa pemusnah mutlak. Tiada apa-apa, termasuk kendaraan berperisai, yang mampu kekal utuh. Hanya keheningan yang tersisa di radio. Dah tamat. Semua yakin. Periksa, sasaran senyap. Tetapi pada ketika itu, operator meriam menjerit. Kapten, rada-rada respons. Sasaran tak hilang. Apa? Jaraknya? Tak. Jarak terdekat. Sasaran ada di dalam formasi kita. Angin meniup asap pasir. Pemandangan yang muncul menyebabkan H Amerika itu tidak percaya. KTR tidak utuh. Tayar depan kanan pancit, roda mengikis tanah, badan kemek, tetapi enjinnya mengaum. Seketika sebelum letupan, Zaki telah melihat pergerakan kecil turret Abrams dan dia memasukkan gear penuh. Dalam beberapa milisaat jurang, ketika gelombang letupan berlalu di belakangnya, KTR telah melepasi hujan kematian dan melompat ke tengah-tengah formasi Abrams jauh di dalam sarang musuh. Terlalu dekat, tak boleh tembak, jerit komander nomor 2. Gila, nak bunuh diri ke? KTR itu bergerak seperti gasing gila, menyelit di antara jurang kendaraan-kendaraan gergasi.
Meriam panjang Abrams berpusing dengan kelam kabut, tetapi tidak dapat mengejar pergerakan KTR. Bahagian paling maut adalah ketinggian kancil lintas. KTR yang rendah itu melekat pada sisi Abrams gergasi, dan meriam utama kereta kebal secara fisikal tidak boleh menunduk cukup rendah untuk menembak. Ia bukan sudut buta, ia adalah zon selamat. Gergasi dengan meriam terkuat tidak tahu bagaimana untuk berurusan dengan tikus yang berlari di kaki mereka. Di dalam KTR, Zaki menggigit bibirnya hingga terasa darah. Pemanduan akrobatik menyebabkan organ dalamannya bergegar. Sini, ini satu-satunya kelemahan mereka, jerit Zaki. Mereka raja pertempuran jarak jauh, tetapi pada jarak sifar, kitalah raja. Tayar yang pecah menjerit, badan KTR condong, tetapi Zaki menggunakan kecondongan itu untuk meluncur masuk di antara nomor 2 dan nomor 3. Sedia menembak, buka keselamatan, set jarak terdekat, top attack, faham, lock on. Peluru berpandu anti kereta kebal memerlukan jarak selamat. Tetapi Zaki telah memadamkan pengehead itu di medan perang. 2 PBAKK, pelanduk, dimuntahkan dari palka atas KTR seperti 2 ekor naga yang marah. Atas, tengok atas, jerit Amerika. Misil yang dilancarkan itu naik tinggi ke langit, kemudian berpatah balik tajam untuk menjunam ke bawah. Sasaran adalah bahagian atas kereta kebal yang paling lembut. Perisai tebal, Abrams, tidak berdaya melawan serangan dari atas. 2 bunyi letupan bertindan. Pancutan logam dari bahan letupan shape charge menembusi plat atas turret dengan mudah, menyebabkan letupan sekunder dalaman peluru. Keputusan, nomor 2, nomor 3 musnah sepenuhnya. Strop merah peranti penghakiman menyala, dan kereta kebal terkuat bertukar menjadi timbunan besi yang mati. Yang tinggal adalah Abrams Commander Kapten Mike. Mike yang hilang arah mengarahkan pemandunya untuk memusingkan badan kereta kebal itu secara mendadak. Badan 70 tan itu berpusing sambil mengerang. Dia mahu membalikan serangga kecil ini dengan perisai depan dan rempuhan. Jangan lari, aku akan lenyek kau. Dinding besi menghampiri. Haba daripada enjin turbin gas menggegarkan KTR. Tetapi mata Zaki tidak mati. Lambat, Zaki berbisik. Berapa saat kau rasa badan raksasa ini perlu untuk berpusing? Sarjan Hakim, pemandu KTR, menunjukkan aksi gas yang mengagumkan. Dia menggunakan daya emparan untuk drift mengelilingi perimeter pusingan Abrams, sentiasa berada di belakangnya, di mana turret meriam tidak boleh menghala. Ia seperti matador yang mempermainkan lembu, atau seekor lipas yang mengejek manusia yang coba menamparnya dengan selipar. Hilang pandangan. Mana dia? Mike panik. Monitornya hanya memaparkan bunyi bising ribut pasir dan bunyi amaran. Di belakang, kereta kebal itu telah diambil sepenuhnya di belakang. Petak enjin kereta kebal, di mana perisai adalah paling nipis dan jantungnya berada. Di sana, KTR berhenti betul-betul melekat. Jarak 50 meter, mustahil untuk meleset. Zaki menepuk bahu operator PBAKK yang sedang memegang PBAKK terakhir. Tangannya tidak menggigil, ia penuh keyakinan. Kapten Mike, kau panggil kami lipaskan. Zaki menghidupkan Swiss radio, menghantar isyarat kepada musuh buat kali pertama. Suara rendah Zaki sampai ke penerima Mike. Betul, kami makhluk kotor, kami menyelinap kemana-mana jurang. Lipas. Jari operator kancil lintas menekan picu. Pahlawan Polan itu mengubah nama itu menjadi kebanggaan. Lipas Moden akan merobek jantung gergasi. Jangan tembak, tunggu. Jeritan Mike tenggelam dalam bunyi tembakan. Misil terakhir itu disedut masuk ke dalam muncung egzos enjin Abrams. Keheningan seketika. Kemudian, letupan besar menggegarkan padang latihan. Keputusan, kereta kebal Komander Mike, enjin dimusnahkan, kebakaran dalaman, tidak mampu bertempur. Abrams Mike berhenti seolah-olah ia berlutut, tidak bergerak. Ketika asap pasir hilang, hanya satu kendaraan Malaysia sahaja yang bergerak, dengan bunyi enjin diesel yang mengaum walaupun badannya rosak teruk. Bunyi letupan dan pasir yang menguasai padang gurun hilang seolah-olah ia penipuan. Strobe merah peranti penghakiman padam, dan siren penamat latihan berbunyi bersama angin kering. Pemandangan yang terhampar di situ adalah aneh dan mengagumkan. 4 M12A2 Abrams,
yang mendominasi gelaran terkuat dunia, berdiri diam dengan turret mereka membisu. Di tengah-tengah kubur besi itu, hanya satu kendaraan yang masih berdetak. Tayar depan kanannya pecah, rodanya bengkok, badannya kotor dengan lumpur dan debu sehingga warna asal tidak dapat dibezakan. Tetapi enjin diesel KTR, kancil lintas terus mengaum, berbunyi seperti nafas pemangsa sejurus selepas ia membunuh mangsanya. Palka berat kereta Komander Mike terbuka. Lelaki yang keluar bukanlah Komander angkuh yang ketawa di radio tadi. Mike dipenuhi peluh minyak, merenung kendaraan kecil Malaysia di bawahnya dengan mata tidak percaya. Dia memegang tepi palka dengan tangan yang menggigil dan perlahan-lahan turun ke tanah. Dia tidak bersendirian. Askar AS lain dari kendaraan yang musnah turut keluar. Mereka semua terdiam. Realiti bahwa raksasa 70 tan telah dikalahkan oleh kacang 4. 5 tan mengatasi keupayaan pemprosesan otak mereka. Pintu KTR terbuka. Mejar Zaki turun dengan riang seolah-olah dia baru pulang dari kedai serbaneka. Dia juga bermandikan peluh, tetapi matanya jernih. Kapten Mike melangkah ke arah Zaki. Gergasi setinggi 190 cm itu berdiri di hadapan Mejar Malaysia yang lebih kecil. Adakah ini satu penipuan? Atau kami sedang bermimpi? Suara Mike parau. Bukan mimpi. Zaki menanggalkan topi keledarnya dan memeluknya di sisi. Inilah realiti, Kapten. Sensor kalian hanya melihat haba. Tetapi kami melihat keangkuhan kalian. Mike menggigit bibirnya dengan kesal, kemudian mengalihkan pandangannya kepada Iron Beast-nya yang megah. Perisai depleted uranium yang disangka kebal telah ditikam di tempat yang paling memalukan atas dan belakang. Lipas, Mike berbisik dengan nada mengalah. Ya, aku salah. Kau bukan sekadar perosak. Kau dah lenyek sampai teruk, tapi terus bergerak dan akhirnya koyak halkumku. Lipas paling kuat di darat. Itu adalah pujian tertinggi dari seorang askar AS. Mereka ditunjukkan bahwa keupayaan untuk terus hidup dan membunuh musuh dalam apa jua keadaan adalah kemahiran yang paling diperlukan bagi seorang askar, dan ia dijumpai dalam kendaraan kecil ini. Wajah askar AS di sekeliling tidak lagi menunjukkan nada mengejek. Sorakan mula kedengaran. Pada mulanya perlahan, kemudian ia bertukar menjadi sorakan yang bergema di padang gurun. Hei, hei, nampak tak gerakan tadi? Gila, mainnya? Adiska, Sazdo, jual KTR tu pada negara aku sekarang juga. Askaras berlari ke arah anak buah Zaki, menepuk bahu dan berjabat tangan. Atmosfera ejekan tadi bertukar menjadi kehangatan sahabat seperjuangan yang menghormati usaha keras masing-masing. Kapten Mike meluruskan badannya dan tabik hormat perlahan-lahan ke arah Zaki. Ia bukan tabik hormat formal, tetapi tabik hormat yang penuh penghormatan sejati. Kami kalah. Kereta kebal kacang tentera Malaysia adalah raksasa, walau di zaman modern. Interai, sai kaujia ayas pia, sai kaujia ayas. Zaki membalas tabik hormat itu dengan tenang. Satu penghormatan. Tapi jangan kalah lagi, Kapten. Tak seronok kalau tak ada cabaran. Pada kata-kata itu, Mike tersenyum pahit buat kali pertama. Ya, lain kali aku akan sediakan racun serangga 100 kali ganda. Legenda yang diukir oleh Lieutenant Orlik di Poland pada tahun 1939 bahwa gergasi dijatuhkan oleh kebijaksanaan dan keberanian si kecil kebenaran sejarah itu telah dibuktikan semula di padang gurun ini 80 tahun kemudian.